Nampak tak yang whiteboard cikgu buka? Tidak. Tak nampak? Tidak. Hello Elvin. Morning, pagi. Good morning. Hmm. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Semua sehat ke ni? Okay, siapa buka saja kamu punya mic ah. Kalau kamu nak tanya waktu cikgu nak apa ni, nak terangkan nanti boleh tanya terus, tidak apa. Ataupun angkat tangan. Ada di sini raise your hand kan? Ada nampak tak kalau cikgu tak perasan? Nampak kan? Ataupun suara mic boleh kuatkan. Boleh Elvin Lavenda, boleh? Edian boleh? Boleh. Okey, cuba kita tengok dulu yang tugasan minggu ini. Hari ini hari Jumaat. Semua dah buat kah? Ada. Ada, okey. Kita tengok dulu. Nampak apa yang cikgu paparkan di sini? Nampak. Nampak, okey. Okey, ini cikgu tengokkan seimbas lalu saja. Yang ini minggu lepas ada yang sudah hantar dengan cikgu, dialog. Okey, syukur ada yang betul. Dialog kamu buat karangan betul. Cara tulis pun betul, format dia pun betul di sini. Kalau kamu tengok dalam buku teks dia dalam bentuk komik. Tapi di sini cikgu bagi modul, cikgu suruh kamu tulis dalam bentuk dialog yang betul-betul di sini macam buku kamu. Okey?
Okay, dialog cikgu dah nampak yang dah hantar, ada yang dah faham. Kemudian yang hari Selasa, yang ini ialah kamu lukis bendera. Itu bendera tu kita panggil dia jalur gemilang. Semua sudah kan? Sudah buat? Kalau belum mesti siap hujung minggu ni. Sebab minggu depan cikgu akan bagi kerja baru. Minggu depan lagi cikgu akan bagi kerja baru juga. Hari ini cikgu perbanyakkan dan cikgu letak di pondok jaga. Nanti siapa yang tak dapat print boleh ambil di sana lah untuk 2 minggu. Selepas 2 minggu nanti baru cikgu bagi tugasan baru lagi. Untuk minggu depan sampai 2 Julai cikgu akan perbanyakkan hari ini dan letak dekat pondok jaga di SK yang. Jadi siapa yang dapat ambil boleh ambil. Siapa yang tak dapat boleh print lah ataupun tulis latihan dalam buku. Sebelum cuti cikgu ada bagi buku kan? Ada ke tiada? Ada. Tiada idean cikgu tak bagi kah? Okey, tak apa. Nanti cikgu fotostatkan modul. Boleh ambil di pondok jaga. Parent kejar ke Edian? Parent boleh keluar? Parent boleh keluar? Tinggal di mana? Green Hills. Oh, bukan tempat PKPD kan? Bukan. Elvin dapat ambil? Elvin dua-duanya? Tidak, kami tidak dapat ambil. Oh, tidak dapat ambil. Tidak apalah, nanti kamu print. Boleh print kan? Kalau tak dapat print pun dalam buku kah, kertas kah. Yang penting dalam kertas kah. Lepas tu hantar dengan cikgu. Okay? Kalau tak dapat ambil lah. Tinggal di mana Elvin Adriel? Elvin Adriel tinggal di mana? Beverly juga? Vista. Oh, Vista. Okay, tak apa. Okay, kemudian yang ini hari Rabu. Yang ini ada buku PKJR? Ada, okay. Yang ini dalam buku teks muka surat 98-99. Cuba tengok dulu. Cikgu bagi tengok seimbas lalu. Tengok buku teks dulu. Kalau tak ada buku teks pun boleh tengok modul. Okay, Elvin boleh buka. Tengok kan muka surat 98. 98 yang ini 28. ya? 28. Nampak tak? Sekejap Okey, nampak tak ni yang 98 tu? Okey. Biografi kan? Ni nampak? Okey. Cuba tengok semula. Okey. Yang soalan nombor 1 cikgu sudah bagi contoh jawapan. Siapakah pelumba dalam sukan pemotoran negara? Tengok sini. Kamu tak boleh jawab Hafiz Syarin bin Abdullah. Jawapan memang betul tetapi tidak lengkap. Jadi kalau kamu nak jawab mesti dengan jawapan yang lengkap. Cuba tengok nombor 1 ni cikgu sudah sediakan, sudah dengar jawapan. Macam mana nak jawab? Mesti jawab dengan lengkap. Siapakah pelumba dalam sukan pemotoran negara? Jadi cikgu jawab di sini pelumba dalam sukan pemotoran negara ialah Hafiz Syarin bin Abdullah. Biasa kadang-kadang sebelum ini pun kamu bagi nama saja kan? Hafiz Syarin bin Abdullah, betul? Jadi mulai hari ini jangan biasakan dengan jawapan yang ringkas. Sekiranya lah di ujung sini ada 2 markah. Kalau yang contoh yang cikgu bagi ni kamu akan dapat full 2 markah penuh. Tapi kalau kamu cuma jawab di sini, tengok di sini soal misalnya lah si Alvin Abenda, dia jawab Hafiz Syarin bin Abdullah saja. Jadi di sini dia cuma dapat 1 markah saja. 1 markah saja. 2 markah, 1 markah sudah hilang. Jadi dia dapat 1 markah. Faham?
Paham, Aidian? Nah, Kristen paham? Okey. Sekarang cuba tengok di sini, di manakah negeri kelahiran beliau? Cuba si Elvin Avenda, cuba kamu tengok jawapan kamu. Apa jawapan kamu? Buka mic kamu, buka mic. Di manakah negeri kelahiran beliau? Cuba tengok buku teks muka surat 98. Siapa dapat jawab ni? Di manakah negeri kelahiran beliau? Negeri kelahiran si Hafiz ni. Cikgu. Christine. Selangor pada 5 Mei tahun 1994. Sekali lagi. Sekali lagi. Dan beliau di Selangor pada 5 Mei tahun 1994. Soalan nombor 2, Christine. Cuba tengok soalan nombor 2. Apa kata soal di sana? Apa perkataan kata soal? Nombor 2. Kelahiran, di manakah negeri kelahiran beliau? Di manakah negeri kelahiran beliau? Di mana? Yang kata kunci di sana ialah di mana. Maksudnya dia nama tempat. Kalau di mana? Di mana kamu tinggal? Christine. Di manakah negeri kelahiran Christine? Di mana? Di mana merujuk kepada tempat. Selangor. Selangor. Kalau tadi cikgu cakap kalau kamu jawab di Selangor saja macam mana? Adakah itu memberi markah yang tinggi ataupun jawapan jawapan yang lengkap? Jawapan lengkap kah Christine Edian? Tolong Christine Edian. Macam mana nak jawab soalan nombor 2? Di manakah negeri kelahiran beliau? Negeri kelahiran beliau berada di Selangor. Okey, pandai. Okey, negeri kelahiran beliau. Negeri ambil daripada soalan ni. Negeri kelahiran beliau. Negeri kelahiran beliau. Macam mana jawapan kamu Aidin? Ulang lagi sekali. Negeri kelahiran beliau. Berada di Apa jawapan kamu? Aidian, cuba baca sekali lagi. Apa kamu punya tu jawapan tadi? Cuba tengok jawapan kamu Elvin. Apa jawapan kamu lagi Elvin? negeri kelahiran beliau adalah Selangor. Adalah Selangor. Negeri kelahiran beliau. Negeri kelahiran beliau adalah Selangor. Jawapan ni betul. Negeri kelahiran beliau adalah Selangor. Adalah ni tukar kepada ialah. Negeri kelahiran beliau ialah Selangor. Atau ada lagi satu jawapan yang cikgu boleh terima. Beliau. Ambil daripada hujung di sini. Beliau dilahirkan di negeri Selangor. Okey. Beliau dilahirkan di negeri Selangor. Kata nama tempat Selangor ni ialah nama tempat. Jadi kalau nama tempat kamu mesti tulis dia permulaan tu mesti huruf Besar. huruf besar, pandai. Kemudian lepas noktah tu ingat misalannya di sini. Selepas noktah di Selangor. Okey, ini cikgu bagi dua jawapan. Mana salah satu boleh pilih. Okey, kalau di sini negeri kelahiran beliau ialah Selangor, betul. Kemudian di sini cikgu ada letak noktah ni sebelum B. Jadi adakah ayat kedua cikgu ni betul? Betul ke ayat kedua cikgu? Cuba tengok. Apa yang salah di sini ni, di dalam ayat cikgu ni? Ada tak kesilapan, kesalahan yang cikgu dah buat? Pandai. Okey, permulaan mesti huruf
Besar. Nampak dia tiada kesalahan, tapi sebenarnya ada. Beliau dilahirkan di negeri Selangor. B. Permulaan mesti huruf besar. Kata nama khas mesti huruf besar. Nama tempat mesti huruf besar. Okey? Okey. Soalan nombor 3. Tengok soalan nombor 3 di sini. Apakah kejayaan yang telah diperoleh beliau? Apa kejayaan yang diperoleh oleh si Hafiz Syarin ni? Apa kejayaan dia? Kejayaan yang tetap diperolehnya ialah beliau telah mengharumkan nama negara dalam bidang sukan dan pemotoran. Okey, boleh diterima jawapan dia. Okey, jawapan Aiden boleh diterima, boleh tanda betul lagi. Ada pen merah sana kah? Ada pen merah, jadi cikgu sebentar. Ambil pen merah. Kalau rasa haus boleh ambil air kejap, letak air. Kalau nak ambil air sekejap, ambil air. Ada pen? Erwin ada pen? Ada, okey. Tak perlu tulis panjang-panjang, kamu catat dalam tulisan ringkas pun boleh. Nanti bila kita sudah habis masa, kamu boleh tulis dengan betul lah. Mungkin sekarang ni kamu boleh tulis dalam buku conteng-conteng ataupun kertas yang conteng-conteng. Okey? Okey, apakah kejayaan yang telah diperoleh beliau? Jawapan Aiden betul. Kemudian ada lagi satu jawapan yang cikgu boleh bagi. Okey. Beliau ini nama dia ialah Hafiz Syarin. Betul? Betul. Okey, jadi kamu letaklah di sana. Hafiz Syarin bin Abdullah telah melakar sejarah menjadi pelumba pertama negara. Itu dalam buku teks dan Asia Tenggara yang berlumba di kelas utama MotoGP. Itu pun boleh diterima. Okey? Itu pun boleh diterima. Okey, kejayaan. Okey, sini Hafiz Syarin. Boleh jawab di sini. Okey, Hafiz Syarin melakar sejarah menjadi boleh sambung sini ya. Menjadi pelumba negara. Menjadi pelumba negara. Apa lagi? Ada lagi? Pelumba negara dan Asia Tenggara Okey, Asia Tenggara ialah nama tempat, betul? Jadi perlukah kita tulis dia dalam huruf besar ataupun macam mana? Perlu. Perlu sebab dia kata nama tempat. Kata nama Tempat. Kata nama tempat, kata nama khas. Kata nama khas. Tahu kata nama khas? Tempat lah. Okey, kata nama khas ni merujuk kepada tempat ataupun kalau kata nama kalau yang perbuatan tak perlulah huruf besar. Okey, tak perlu huruf besar kecuali nak kata nama khas. Okey, kemudian Asia Tenggara yang berlumba. Semua lagi yang berlumba. Yang berlumba di mana? Di kelas utama. Di kelas utama motor Sikar. MotoGP. Okey, cuba tengok jawapan cikgu di sini. Hafiz Syarin bin Abdullah melakar sejarah menjadi pelumba negara dan Asia Tenggara yang berlumba di kelas utama MotoGP. Cuba tengok, cikgu dah sampai hujung ni di Asia Tenggara ni, dah hujung buku. Cikgu pergi ke bawah. Apa masalah di sini dalam ayat cikgu ni? Besar. Okey, bagus. Ini tak sepatutnya, biarpun dia pindah ke bawah dalam baris perkataan ni kan, dalam baris ayat di bawah dia, tapi dia masih lagi satu ayat dengan di atas ni. Jadi huruf kecil.
Jangan letak huruf besar, huruf kecil. Nah, huruf besar cuma selepas noktah dan kata nama khas. Kalau perbuatan contohnya melihat. Kalau melihat, Christine melihat cikgu. Mana? Apakah dia huruf besar, huruf kecil melihat? Perbuatan. Huruf Kecil. huruf kecil. Okey, sekarang tengok nombor 4 pula. Nanti cikgu rekodkan, nanti kamu boleh tengok semula. Cikgu sudah rekod, nanti boleh tengok semula. Kalau kamu rasa terlepas nak mencatat, tidak apa juga. Cikgu dah rekod, nanti cikgu kongsi. Okey, jadi kawan-kawan pun boleh tengok nanti. Okey, nombor 4, mengapakah semangat beliau harus dicontohi? Kamu ambil daripada ini, mengapakah semangat beliau harus dicontohi? Ambil yang ini, semangat beliau harus dicontohi. Karena dia telah melakukan. Okey, dicontohi. Kerana, itu ialah kata hubung. Kerana, masukkan. Kerana sikap. Kerana sikap apa? Sikap beliau. Kerana sikap beliau. Apa sikap dia? Sikap dia apa yang ada pada si Hafiz tu? Kenapa dia menjadi contoh? Kenapa dia harus dicontohi? Apa sikap dia? Dia berapa? Nama negara. Dia dapat jadi pelumba negara sebab apa? Dia apa? Dia mempunyai sikap apa? Negara dalam bidang bukan permotoran. Okey, cikgu tanya. Semangat beliau. Semangat ni ialah sikap. Kerana sikap apa? Adakah dia sikap rajin, sungguh-sungguh, berusaha? Apa nilai murni dia sebab dia berjaya? Sikap apa? Apa sikap? Sikap bersungguh-sungguh. Okey, sikap bersungguh-sungguh. Maknanya dia berusaha untuk dia menjadi pelumba nombor 1 negara. Dia berusaha. Okey, bersungguh-sungguh. Okey, dalam menyertai perlumbaan. Menyertai apa tadi? Dalam menyertai apa ni? Si Hafiz ni dia bersungguh-sungguh dan menyertai apa? MotoGP. MotoGP. Okey, boleh sambung ayat di sini ya. Faham? Begini kalau kamu jawab soalan pemahaman, kamu kena jawab dengan lengkap. Kamu tak boleh jawab satu-satu perkataan, mesti jawab dengan lengkap. Kemudian yang ini ada lagi cikgu silap di sini. Cikgu mulakan ayat cikgu dengan huruf besar. Sepatutnya huruf besar, tapi sini huruf kecil. Jadi cikgu kena tukar, kena tulis huruf besar. Okey, faham? Okey. Cikgu ada rekod kan? Sekejap, cikgu cek ulang. Okey, sekarang cuba tengok. Okey, soalan nombor 5. Sekiranya kamu berminat untuk berlumba. Siapa yang suka motor-motor ni? Okey, cuba tengok di sini. Sekiranya kamu berminat untuk berlumba, di manakah tempat yang sesuai? Di mana tempat yang sesuai untuk berlumba motosikal? Apa tempat motosikal yang kita panggil tempat orang berlumba di apa ni? Di litar. Di litar. Nama tempat berlumba motor tu kita panggil dia di litar, bukan di jalan raya. Di litar. Okey. Sini kamu boleh jawab dengan apa ni? Dengan lengkap. Tempat yang sesuai. Tulis di sini. Permulaan dia ialah tempat yang sesuai. Adalah. Jangan biasa guna adalah. Tempat yang sesuai adalah tempat yang sesuai untuk berlumba motosikal. Untuk berlumba motosikal, berlumba motor, motosikal, motor.
Motosikal, bukan adalah. Adalah ialah okey, kalau ialah selepas ialah tempat. Kalau adalah ni dia tidak berapa sesuai untuk tempat. Jadi di sini kamu mesti gunakan ialah. Biasakan gunakan perkataan ialah. Ialah dilitar. Ada beza? Adalah ialah. Tak boleh guna sembarang. Cuba tengok ayat tu. Okey, ni jawapan Ni jawapan. Cuba tengok sini jawapan. Tempat yang sesuai untuk berlumba motosikal ialah dilitar. Lepas tu kamu kena bagi alasan. Sebab apa? Mengapa? Sebab di sini ada soalan ni, mengapa? Mengapa dilitar tu sesuai? Kenapa di jalan raya tu tak boleh berlumba motosikal? Supaya mengurangkan Pandai. Okey, boleh menyebabkan kemalangan. Walaupun kamu berhati-hati, kalau orang lain cuai, kamu berlumba di jalan raya, kemalangan tetap berlaku. Jadi sebaiknya dilitarlah. Dilitar, okey? Faham? Okey. Kemudian bagi alasan bagi alasan dilitar. Tempat ini sesuai kerana bagi tahu tempat ini tu dilitar. Tempat ini sesuai kerana. Mesti ada jawapan. Kalau mengapa ni perkataan kerana ni mesti ada. Kalau perkataan mengapa, kerana mesti ada. Faham? Kerana. Perkataan kalau soalan mengapa, kerana mesti ada. Okey? Tempat yang sesuai untuk berlumba motosikal ialah dilitar. Tempat ini sesuai kerana apa? Tidak ada kenderaan. Tidak ada kenderaan apa? Aiden. Kerana tidak ada apa? Kerana tidak ada kereta kebal. Tidak, kerana tiada kenderaan. Kerana tiada kenderaan lain lah dilitar. Kamu seorang saja berlumba motosikal dengan ataupun kalau kamu ada kawan, kamu 2 orang saja. Tiada kenderaan lain. Tiada kereta Viva, tiada Myvi, tiada Hilux, tiada semua. Kamu saja dilitar itu dengan kawan kamu yang berlumba. Jadi itu ialah tempat yang sesuai. Tempat ini sesuai kerana tidak ada kenderaan lain ataupun tiada kenderaan awam. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus, faham. Okey Faham Tidak apa, kalau tak sempat catat pun tidak apa. Sebab cikgu pun ada kelas dengan tahun 6. Nanti cikgu rekod, yang cikgu rekod ni kamu boleh tengok semula. Mungkin ada jawapan di sini kamu tak faham, nanti kamu tengok semula. Boleh? Boleh? Okey. Okey, sekarang cuba tengok yang ini. Yang ini ada dalam buku Keselamatan Jalan Raya. Ada baca petikan ni? Ada. Okey, mesti baca. Kalau kamu tidak dapat jawapan yang betul, kamu mesti baca. Ada arahan cikgu bagi di sana. Cikgu tulis lagi di sana, rujuk muka surat berapa. Modul ni memang cikgu buat berdasarkan kamulah anak murid cikgu. Cikgu buat berdasarkan kamu punya tahap pemahaman juga. Jadi tak susah. Yang penting kamu baca arahan. Okey, tengok sini arahan. Cikgu ada bagi arahan. Okey, cikgu ada bagi arahan. Baca petikan di bawah, kemudian tuliskan ciri-ciri topi keledar yang selamat. Ini topi keledar cikgu selalu jumpa dalam latihan ejaan keledar selalu salah. Keledar. Ini ejaan topi yang betul topi keledar. Keledar. Okey, bila dah baca di sini tuliskan ciri-ciri topi keledar yang selamat. Apa ciri-ciri topi keledar yang selamat? Yang pertama cikgu dah sediakan ni, mematuhi piawaian standard Malaysia. Ada lagi? Perlu menutupi keseluruhan bahagian kepala.
Okey, betul. Menutupi bahagian kepala. Saiz Kemudian ada lagi? sesuai dengan pemakai. Okey, kejap. Okey. Okey, kemudian mematuhi piawaian Stand Up Malaysia. Kemudian apa lagi tadi? Siapa yang baca tadi jawapan tu? Apa jawapan kamu tadi, Alvin? Cikgu mau tulis sini. Lalu menutupi keseluruhan bahagian kepala. Perlu menutupi keseluruhan bahagian kepala. Perlu menutupi keseluruhan bahagian kepala. Ni. Okey, kemudian ada lagi jawapan nombor 3 apa? Ada. Sekejap, tengok. Kepala pemakai. Apa? Saiz topik leather mesti sesuai dengan kepala pemakai. Saiz sesuai dengan kepala si pemakai. Maksudnya mesti ikut saiz kepala kamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, saiz bersesuaian dengan kepala. Saiz topik leather. Okey, saiz ingat permulaan ayat mesti huruf besar. Okey, saiz tepi keledar bersesuaian dengan kepala. Kalau tepi keledar orang dewasa, guna untuk orang dewasa. Kalau tepi keledar kanak-kanak, guna untuk kanak-kanak. Ada lagi yang keempat? Saya tengok dalam petikan sini apa lagi? Mengancing tali topi keledar dengan kemas. Ciri-ciri keselamatan. Okey, mempunyai ciri-ciri keselamatan. Contohnya apa? Beritahulah contoh. Mengancing tali topi keledar dengan kemas. Okey, memasang topi keledar dengan kemas. Itu ialah perbuatan. Kalau yang ini nombor 4 ni jawapan yang sesuai ialah mempunyai ciri-ciri keselamatan. Yang ini keselamatan. Mempunyai ciri-ciri keselamatan. Kalau topi keledar itu kamu guna daripada kertas, adakah itu memenuhi ciri-ciri keselamatan? Tidak. Tidak. Ataupun kamu guna yang plastik, kamu ikat di kepala ataupun tengkolok kah kamu jadikan topi keledar, adakah itu selamat? Tidak. Okey, pandai, faham. Okey, sekarang cuba tengok yang ini. Tengok yang di bawah ini. Kata ganda penuh. Buku teks 99. Aku dengar tidak. Buku teks 99. Okey, ini ialah kata ganda penuh. Ada cikgu bagi nota ringkas di sini, kata ganda penuh. Kata ganda penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar. Kata dasar ni contoh gambar, dia berulang menjadi 2 kali. Jadi bila dia berulang 2 kali, dia dikenali sebagai kata ganda penuh. Contoh si Alvin, nama dia Alvin. Alvin. Jadi nama Alvin sudah menjadi kata ganda penuh. Faham? Kalau Edian. Itu sudah menjadi kata ganda penuh. Macam di sini contoh gambar. Kalau sekarang nama Christine. Tapi bila cikgu sebut 2 kali Christine, dia sudah menjadi kata ganda penuh. Begitu maknanya kata ganda penuh ni perkataan yang berulang 2 kali. Itu yang kita panggil kata ganda penuh. Okey, apakah nama bangunan-bangunan bersejarah ini? Kita tengok. Apakah nama? Ada dalam buku teks sana. Sebenarnya senang. Kita tengok buku teks semula.
Amat Eh? Apa nama? Di sana, coba tengok gambar. Ada tak nampak gambar sini? ada. Ada. Okey, itulah nama dia. Apakah nama bangunan-bangunan bersejarah ini? Tapi kamu jangan tulis terus. Menara Sultan Abdul Samad. Kamu kena tulis nama bangunan-bangunan bersejarah ini ialah Menara Sultan Abdul Samad. Kemudian yang kedua Menara Condong Teluk Intan. Ni ada nama di sini nih. Di atas. Kalau kamu perasan ada tak yang di dalam gambar? Itulah dia nama bangunan-bangunan bersejarah. Yang penting kamu tengok, kamu baca arahan cikgu. Cikgu ambil soalan semua daripada buku teks. Cikgu tak ambil pun daripada mana-mana internet ke, cikgu tak ambil soalan orang lain ke. Cikgu cuma rujuk kepada buku teks. Memang sesuai dengan kamu punya tahap pemahaman kamu. Nampak sudah nama bangunan tu? Nampak, okey. Jadi jawab dengan lengkap Kamu tak boleh jawab terus kepada nama-nama bangunan tu. Terus tulis bangunan-bangunan bersejarah. Okey, nama bangunan-bangunan bersejarah ini ialah, bukan adalah, ialah. Ialah yang pertama apa? Okey, nama something. Tulislah nama bangunan-bangunan bersejarah. Tulis mana? Okay, nama bangunan bersejarah. Jadi kamu tulislah 3 tu, rujuk kepada gambar 3 tadi. Okey, seterusnya cuba tengok lagi di bawah sini soalan 2. Yang ini senang, ni boleh buatkan. Boleh. Boleh. Ni jadi cikgu tak perlulah terangkan panjang-panjang ni. Mula-mula kena pasti huruf-huruf dan perkataan. Yang ini kamu simpan di sini saja. Tulis semula perkataan-perkataan ini di atas tempat kosong. Letak di sini ya. Okay. Gitu saja. Faham? Apa pula dia pergi sana? Dan jelas tak skrin cikgu? Jelas. Okey, jadi kamu tulislah di sini tempat kosong di sini ya. Perkataan huruf dan perkataan-perkataan. Okey, begitulah dan seterusnya. Mana yang sudah kamu guna tu kamu contenglah supaya kamu tidak keliru. Yang ini yang cikgu hitamkan ni, kamu contenglah guna pensel, kamu tanda salahkah, kamu apakah. Okey, faham? Okey, contohnya ni, cikgu dah pakai, cikgu contenglah di sini. Cikgu tak. Maknanya cikgu tak guna 2 kali. Ni. Cikgu dah conteng. Jadi cari lagi perkataan-perkataan lain. Okey, boleh faham? Ready. Okey, sekarang yang ini pula. Yang ini membina ayat. Kalau membina ayat, sebelum cuti cikgu sempat ajar lagi. Kalau membina ayat, yang pertama sekali ialah subjek ataupun apa? Benda. Contohnya, okey, cikgu bagi contoh di sini. Cikgu bagi perkataan tetamu. Tetamu ni ialah orang yang datang ke rumah kamu. Tahu tetamu ni? Nanti Christine pergi rumah cikgu. Cikgu panggil dia tetamu sebab dia orang lain yang datang ke rumah cikgu. Pandai macam mana bakal ini? Okey, cuba tengok sini. Ibu menjamu. Ibu ialah subjek. Buat sudah pandai. Menjamu ialah perbuatan. Okey. Subjek, kemudian perbuatan. Kemudian cikgu ambil perkataan ni, tetamu yang hadir. Yang hadir di ruang tamu ini ialah aktiviti ataupun tempat. Aktiviti ataupun tempat.
Christine, itu subjek. Christine sedang duduk di dalam bilik darjah. Sedang duduk ialah perbuatan ataupun kata kerja. Duduk di dalam, di bilik ataupun Christine sedang duduk di bilik guru sambil membaca buku. Ada aktiviti di sana. Faham? Boleh buat yang ni? Boleh. Boleh. Okay. Contohnya tetangga. Tetangga ni ialah merujuk kepada siapa? Jiran. Jiran. Jadi kamu boleh tambahlah di sini. Jiran, tetangga. Okay. Jiran, tetangga. Senang. Jiran, tetangga. Apa yang kamu nak buat ayat tentang jiran tetangga? Apa kata kerja yang boleh dibuat untuk jiran tetangga? Apa Vena Benda? Apa kata kerja yang sesuai untuk jiran tetangga? Ataupun kamu boleh buat ayat penyata. Jiran tetangga harus bertegur sapa. Bertegur sapanya apa? Apa maksud bertegur sapa? Ano mo, dali-dali. Ya. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Mengantuk kah? Kalau mengantuk, geleng-geleng kepala dulu. Duduk tegak. Kalau rasa nak pindah tempat duduk, pindahlah keluar ke ataupun nak di atas katil boleh juga, tapi duduk, jangan baring, nanti tertidur. Alia, sila masuk Alia. Tidak apa, cikgu ada rekod, nanti cikgu akan bagi tengok semula. Masuk saja terus. Kita ada masa sehingga 10:30. Okey, faham Jiran tetangga harus bertegur sapa antara satu sama lain. Antara satu sama lain. Jiran tetangga harus bertegur sapa. Siap ya? Tapi tunggu tu dia punya panggung. Okey. Boleh nampak? Boleh nampak kan? Boleh. Boleh, okey. Sini itu tadi ialah tetangga. Jiran tetangga, dia menjadi satu maksud. Jiran tetangga ialah jiran kamu. Harus bertegur sapa antara satu sama lain. Kemudian untuk ayat bantu membantu. Kamu nak ambil siapa untuk perkataan ni, bantu membantu ni? Biasa siapa yang selalu bantu membantu? Jiran. Siapa yang harus bantu membantu? Jiran harus bantu membantu, ataupun kamu boleh cari lagi perkataan. Sebab di sini sudah jiran, mungkin kamu boleh guna perkataan lain yang merujuk kepada orang yang suka bantu membantu, orang yang suka bekerja sama. Biasa di kampung kita panggil orang yang suka bantu membantu tu siapa? Keluarga boleh juga. Apalagi kalau satu kampung tu kita panggil apa? Gotong royong. Gotong royong untuk aktiviti. Okey. Bagus juga, boleh. Penduduk harus bantu membantu dalam menjalankan aktiviti gotong royong. Gotong royong. Okey, pandai faham Kemudian setinggi-tinggi. Setinggi-tinggi penghargaan kepada anak-anak cikgu yang hadir hari ini. Jadi sebagai tanda menghargai kehadiran orang yang pertama hari ini 5 orang, kamu nak apa? Cikgu bagi apa? Kamu nak apa? Okay, semua guna handphone sendiri ke ni? Elvin guna handphone sendiri? Tidak. Pakai apa? Data? Elvin pun tidak. Edian handphone sendiri? Christine? Tidak juga. Okey. Alia, Alia, awak ada di sana sekarang? Ya. Jadi tunjuk muka Alia. Saya pun tak ingat siapa yang mana satu Alia ni.
Sebab cikgu bagi setengah jam awal untuk kamu supaya kamu bercantik-cantik dulu sebelum berjumpa dengan cikgu. Okey. Jadi yang terawal 5 orang ni, yang terawal 4 orang ni, Alia buka lah, biarkan. Yang terawal 4 orang ni, nanti cikgu bagi hadiah misteri ya. Nanti cikgu PM kamu. Okey, setinggi-tinggi, macam mana kita nak buat ayat ni, setinggi-tinggi ni. Setinggi-tinggi. Biasanya siapa yang selalu menggunakan perkataan setinggi-tinggi terima kasih ni? Kalau di sekolah. Kalau Hadina. Guru besar mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan ataupun setinggi-tinggi terima kasih. Terima kasih kepada siapa dia? Kalau perjumpaan okey, setinggi-tinggi terima kasih kepada ibu bapa yang hadir dalam mesyuarat PIDG. Okey. Okey, sekarang cuba tengok lagi. Yang ini sudah habis untuk minggu ni ya. Okey, yang ini ada lagi satu. Jumaat. Oh, yang ini senang. Kamu salin perkataan kan? Salin ayat. Kemudian kamu biasa ni, kamu warna ke, tak nak warna, kamu pakai pensel, kamu bagi warna bintang-bintang ni ke. Kamu hias saja, kamu lekat ke. Yang ini penilaian untuk kreatif kamu gitu. Ingat, apa yang kamu buat ni tolong simpan dalam file lah. Mungkin boleh dijadikan penilaian bila buka sekolah nanti, simpan dalam file yang sebelum ini pun. Mana tahu guru lain ke ataupun kamu tiba-tiba mau pindah sekolah ke, jadi kita masukkan dalam file sekolah di pejabat. Boleh, faham? Jadi simpan bagus-bagus semua. Kerja mesti kemas, simpan untuk unjukkan. Ingat? Dalam bentuk berangkai. Apa? Bukan tulis atau dalam bentuk berangkai. Ini dalam tulisan dalam bentuk perenggan. Berangkai, tulisan berangkai. Oh, berangkai ya. Boleh juga dalam tulisan berangkai ataupun tulisan biasa. Tiada masalah. Boleh. Okey, sekarang ni kamu kan tiada UPSR. Jadi apa-apa bahan bukti kamu tu rasanya sekolah yang akan simpan. Jadi untuk bahasa Melayu, cikgu akan simpanlah semua latihan-latihan di dalam file sekolah. Okey? Okey. Boleh ya? Jadi simpan bagus-bagus. Jangan jadi pembalut belacan kah, jangan jadi pembalut keropok kah, jangan ada tanda makanan kah, bersih-bersih, simpan. Bawa sampai pergi ke tahun 6, simpan dalam file sekolah. Okey, faham? Ataupun akhir tahun nanti mungkin dibagi dengan kamu semula, tapi mungkin hasil kerja kamu itu jadi rekod sekolah. Jadi pastikanlah kemas. Okey, faham? Ataupun mana tahu cikgu tiba-tiba pindah jadi orang lain ganti, dia boleh tengok hasil kerja kamu, nak menilai kamu melalui latihan-latihan beginilah. Okey, faham? Sedia satu file lah. Okey, habis sudah untuk minggu ini, tapi cikgu nak bagi tengok lagi untuk latihan minggu depan. Hari ini cikgu perbanyakkan untuk 2 minggu terus. Cikgu letak di pondok jaga sana. Kalau tak dapat ambil, tidak apalah. Kemudian pun boleh ambil. Nanti untuk sementara waktu latihan tulis jam kertas ke dulu. Nanti bila dah dapat kertas baru ambil dan tulis lah. Tapi untuk apa? Cikgu nanti bagi PDF. Ya, cikgu hantar semua nanti. Nanti cikgu hantar. Hari ini pun cikgu boleh hantar. Nanti cikgu dah buat untuk 2 minggu sekali. Untuk sehingga 2 Julai. Yang dapat print, boleh print sendiri di rumah. Okey, nak minum sekejap? Okey, minum dulu. Cikgu buka yang untuk minggu depan. Kamu tengok sini. Okey, cikgu tutup dulu.
Yang campur kakak. Mana lem? Awak kuat lah. Okey, Cikgu akan paparkan tugasan 21 hingga 20 21 hingga 25, kemudian 28 hingga 2 Julai ya. Cikgu paparkan dulu yang ini, 21 hingga 25. Jom. Nampak kan? Nampak, okey, nampak. Ni untuk minggu depan 21 hingga 25. Kamu tengok seimbas dulu, macam biasa nanti kita akan bincangkan minggu depan. Yang ini yang ini tengok dulu. Okey, ini cikgu dah sediakan jawapan, tapi jawapan ini sekadar panduan kamu, Mak. Kamu nak guna ini boleh, tapi kena pilih mana satu jawapan yang betul Tengok di sini arahan cikgu. Murid-murid boleh menggunakan panduan jawapan pada petak yang disediakan oleh guru atau menggunakan idea masing-masing untuk melengkapkan dialog yang diberikan. Ini boleh juga kamu gunakan, tak nak gunakan, terpulang. Di sini nih, ini tulis dalam karangan dialog, lengkapkan karangan dialog. Ini karangan karangan dialog. Biasakan menulis dalam bentuk yang betul. Ini dia ada garisan, nampak garisan sini kan? Dialog di sini ni mesti mengikut format yang betul. Okey, faham? Faham, okey. Okey, kemudian tengok di bawah sini, cikgu seimbas nanti minggu depan cikgu terangkan secara detail, sama-sama kita buat pembetulan. Hari ini cikgu terangkan dulu secara imbasan. Yang ini peta pokok, yang ini ingat tak peta pokok ni? Dia ada tulang ikan, ingat tulang ikan? Tulang-tulang ikan, tahu ikan? Ingat tak tulang ikan? Ingat, okey, peta pokok. Tapi hari ini kita cikgu jadikan peta pokok seperti dalam buku teks ni. Keistimewaan menjadi warga negara Malaysia. Arahan cikgu di sini kalau nak tahu jawapan semuanya berpandukan buku teks. Kalau di sini cikgu ada beritahu muka surat 102. Jadi kamu kena tengoklah muka surat 102. Semua di sana memang merujuk kepada buku teks saja. Jadi tak perlu susah-susah. Kalau tiada buku teks pun kamu boleh guna digital punya. Okey, tengok di sini. Keistimewaan warga negara. Kalau yang ini ada dua. Pinjaman apa ni? Pinjaman. Ada dua tempat kosong. Pinjaman buku teks. Gitu jawab dia. Okey, jawab di dalam petak ni. Pinjaman buku teks. Kemudian kemudahan apa? Boleh baca dalam buku teks sana yuran apa? Kalau kamu warga negara, kalau bukan, dia adalah keistimewaan yang cikgu pilih di sini nih. Okey, kemudian untuk hari Rabu, buka surat 103. Yang ini kamu kena sebut satu persatu eja.
Ini ejaan pasport, warga negara, nanti bagi ibu dengar. Alur keselamatan, dokumen, ultraunggu, identiti, tertera. Kemudian kamu nyatakan macam pasport ni dalam buku teks dia dalam perenggan yang kemana? Yang perenggan di mana? Perenggan di mana? Jadi yang pertama kita sudah beritahu di sini. Perkataan pasport ini dia berada pada perenggan yang kedua. Perenggan warga negara ni nanti kamu kena cari. Perenggan warga negara ni di perenggan perkataan warga negara ni dalam perenggan berapa? Elvin Nasir macam Okey. Nanti cari ya dalam perenggan keberapa. Tengok perenggan sini. Perenggan ni maksudnya yang keberapa perkataan ni berada. Di mana? Perenggan yang ke 1 kah, 2 kah, 3 kah, 4 kah, penutup kah. Okey, kemudian ini jadual 2 ni pula kamu tulis ayat daripada buku teks, kemudian kamu nyatakan dalam perenggan pertama kah, kedua kah. Okey, kalau perenggan keempat di sini kamu kena salin di sini. Ayat dalam perenggan yang keempat. Faham? Okey, faham. Cikgu nak ini yang cikgu nak fokus ni. Ini biasa keluar dalam ujian kan? Ini yang dalam ujian hari tu cikgu kecewa banyak yang tak buat ni. Dibiar sia kosong. Ini setiap kali ujian soalan begini akan keluar. Raja di bawah menunjukkan, ada dibagi raja tu bermaksud gambar. Raja di bawah menunjukkan usaha-usaha melahirkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Tulis ulasan. Ini dalam ujian kamu. Setiap kali ujian beginilah format soalan kamu. Tulis ulasan kamu tentang usaha-usaha tersebut dalam bentuk perenggan berdasarkan maklumat yang diberikan. Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Siapa ingat ini ujian dalam bahagian berapa? A, B, C, D, E, F? Bahagian apa ni? Buat ulasan. B. Okey, bahagian B. Dalam ujian karangan bahagian B. Yang membagi berapa markah? Berapa markah? Lupa. Berapa markah ni? Markah. 15 markah. Banyak ni. Okay, tengok sini ya. Minggu depan ni cikgu sudah sediakan begini. Nanti kamu fahamkan dulu. Cikgu bagi besar sikit. Dalam membina ulasan, kena tahu tajuk. Tajuk di sini kena ingat. Ini ialah tajuk dia. Untuk perenggan yang pertama. Ini tajuk dia. Okey, kemudian kamu tengok raja di sini aktiviti sukan, gotong royong, kunjung pengunjung. Okey, lepas tu. Nah, inilah yang cikgu selalu ajarkan kamu. Ikut cara cikgu ajar kamu ni. Kalau cikgu sebut pasako, selalu cikgu sebut pasako. Mana? Pas. Masih ingat tak pasako tu apa? Okey, tengok sini ya. Cikgu selalu sebut pasako. Mana sudah? P, A, S, S, E, K, O. Nampak tak ni? Nampak kan? Ya, Pak. Okey, P ini ialah ini nih, P, perenggan. Maknanya ulasan perlu ada perenggan. 1, 2, 3, 3 perenggan. 3 perenggan saja untuk ulasan, 3 perenggan sahaja. Nanti kamu conteng di tepi. Conteng di tepi, pasako ni kena ingat. Cikgu akan tanya nanti, pasako ni apa? P merujuk kepada perenggan. Perenggan untuk pendahuluan kamu bina di sini. Pelbagai usaha perlu dijalankan untuk melahirkan semangat perpaduan.
Inilah nih tajuk dia, untuk melahirkan semangat perpaduan, ataupun kamu boleh terus ambil daripada sini nih. Usaha-usaha melahirkan semangat perpaduan perlu pelbagai usaha. Lepas tu baru kamu ambil A. A tu apa tu? Antaranya. Antaranya. Bagikan masuk dalam perenggan yang pertama. Antaranya. Di sini nih. Jadi kamu tulislah di sini antaranya. Baru kamu sambung dengan ayat kamu. Antaranya aktiviti sukan dan permainan. Kemudian baru kamu bagi contoh. Kalau nak cantik ayat dia, struktur ayat yang sempurna, bagi contohnya. Contohnya para serta. Okey, sini para peserta dan penyokong yang terdiri daripada semua kaum akan bersatu. 1, 2, 3. 3 ayat saja dalam perenggan yang pertama. 3 ayat saja dalam perenggan yang pertama. Tak perlu panjang-panjang. Tak perlu. Nanti bila kamu sudah mahir membina ayat, baru kamu boleh buat dalam ayat yang banyak lagi lah, ataupun ayat yang lebih baik lah. Okay, ini untuk permulaan bagaimana untuk membina ulasan. Kamu buat perenggan yang pertama ni 2 atau 3 baris. Okey. Yang ini nih 2 atau 3 baris. Aduh, sakit tak dekat cikgu. 2 atau 3 baris. 2 atau 3 baris ni cikgu maksudkan perenggan ni lah. Okey, 2 atau 3 baris. Kamu ingat ya? Nampak tak? Ni. Warna biru ni nampak tak? Nampak, okey. Jadi untuk warna biru ni perenggan pertama kamu buat 2 atau 3 baris saja, tak perlu panjang-panjang. Okey, untuk permulaan ni. Nanti bila kamu sudah mahir membina ayat, membina ulasan, kamu boleh buat lebih lagi. Okey, kemudian kemudian untuk perenggan yang kedua ni yang ada basku ni. Yang ini kamu boleh buat 4 baris kah, 5 baris kah. Di sini cikgu buat berapa baris ni? 4 atau 5 baris. Terpulanglah. Tapi pastikan kamu, kalau kamu bina ayat 4 kah atau 5 baris kah, struktur ayat mesti betul lah. Mesti betul. Jangan sampai 4 baris, 5 baris tapi ayat tak tentu. Jadi mesti ingat. Tengok ni cikgu guna S. S ini ialah Seterusnya. Seterusnya. Selain itu dua-dua boleh, tapi cikgu galakkan untuk kamu guna seterusnya supaya cerita kamu itu berurutan. Seterusnya, selain itu dua-dua boleh, tetapi cikgu galakkan untuk yang pertama S itu ialah seterusnya. Maria. Sekejap. Apa di belakang? Okey, nampak tak? Nampak skrin cikgu? Nampak. Okey, nampak. Okey, jadi perenggan yang kedua, tadi cikgu cakap buat 3 perenggan saja untuk ulasan. Jadi perenggan yang kedua, kamu buat 4 atau 5 baris. Kalau kamu buat ayat pun, kamu kena buat dengan struktur ayat yang betul lah. Jangan ada 4 atau 5 baris, tapi struktur ayat tak betul. Tak ngam juga. Okey, jadi S yang pertama ni cikgu gunakan seterusnya, gotong royong juga boleh diadakan. Yang ini masih ingat tak yang basku ni? B merujuk kepada apa? B itu apa? Kata hubung.
Seterusnya apa? Hah? Baik. Baik. Baik bukan kata hubung, baik itu perbuatan atau sikap. Kalau ini yang cikgu buat basku ni ialah kata hubung. Bagi. Bagi. B tu merujuk kepada bagi. Okey, merujuk kepada bagi. B. Okey, B bagi. BASKU. Okay, tengok sini. Ni yang kata hubung ni, basku ni. B merujuk kepada bagi. A merujuk kepada apa tu? Alah, sebelum cuti cikgu dah tulah, dah terangkan lah. Ada cikgu ajar ulasan. Cuba cek balik nota-nota. Ada? Oh, tak sempat nak cari, tak apa. Cikgu ulang lagi, A tu merujuk kepada agar. Okey, merujuk kepada agar. Nampak tak ni? Nampak tak cikgu punya skrin? Tak. Tak nampak sudah? Nampak. Oh. Tekan satu, present. Kejap cikgu stop dulu. Skrin cikgu tak nampak pula. Ignore. Ada sesiapa yang tekan present sana? Tiada. Kalau kamu tekan present, tolong stop kamu punya present. Cikgu stop dulu. Siapa yang tekan present tu tolong tutup dulu. Okey, cikgu masuk semula. Sekejap. Sekejap. Sekejap.
Cikgu cari dulu lah. Cikgu dah terkeluar sudah ni. Mana aku mau order. Okey, nampak tak yang cikgu paparkan sudah? Nampak sudah yang tadi? Okey, nampak sudah yang tadi kan? Tapi yang tadi dah terhilang. Jadi cikgu cikgu tulis semula di sini. Sini yang cikgu tadi Pasako. Lepas ni kamu ingat tak Pasako ah? Oh. Okey. Ni Pasako. Itu yang Yang warna biru ni nampak kan? Okey, Pasako. P-A-S-S-A-S-S-A-K-O. P merujuk kepada perenggan, A antaranya, S seterusnya ataupun selain itu. Ini untuk panduan kamu membuat ulasan dulu untuk awal-awal ni. Untuk membiasakan kamu membina ulasan untuk permulaannya, kamu gunakanlah perkataan-perkataan yang cikgu bagi ni. Pasako. A ni ialah akhir sekali, K kesimpulan, O oleh itu. Jadi O ni tak semestinya kamu nak gunakan, tak nak gunakan boleh. Okey, yang penting kamu buat ayat, perkataan ni kamu gunakan dan kamu bagikan contoh. Contohnya di sini perenggan yang pertama, pelbagai usaha perlu dijalankan untuk melahirkan semangat perpaduan. Antaranya, di sini ni ialah antaranya. Ini antaranya. Di sini nih, perkataan di sini nih. Okey, antaranya. Di sini. Kamu tulis di sini antaranya. Ingat, semua ni kamu kena, kalau selepas noktah mesti huruf besar. Jadi di sini antaranya aktiviti sukan dan permainan. Contohnya, ni cikgu bagi contoh. Jadi kamu pun kalau nak buat ayat tu, kamu mesti bagi contoh. Contohnya ataupun kesannya. Contohnya kesannya. Mungkin kesannya, contohnya kah, kesannya kah, mana-mana lah kamu nak guna. Boleh juga. Yang penting ayat tu betul lah. Okey, kemudian para peserta dan penyokong terdiri daripada semua kaum akan bersatu. Kemudian S yang kedua. Yang tadi S yang kedua ialah apa, Idian? Selain Kamu guna selain itu. Okey, boleh juga selain itu. Tapi cikgu galakkan apa tadi? Kalau S yang pertama. Seterusnya. Okey, pandai. Seterusnya. Gotong royong juga boleh diadakan. Yang ini kita berhenti tadi, basku ni. Macam mana nak ingat basku ni? Apa basku ni? Apa basku tadi? B merujuk kepada apa? Bagi. Agar. Kemudian S. Supaya. S tu merujuk kepada supaya. Okey. Selamat datang Syamir. Selamat datang Fahmi. Alia, Zulaika. Buka kamu punya tu. Buka kamu punya muka.
Mic pun tidak masalah, buka saja. Asal jangan kamu tekan yang present tadi sampai yang mula-mula masuk tadi. Jangan tekan present. Bila kamu tekan present. Berapa? Nah, Alia, okey. Selamat datang. Tidak apa, nanti yang awal-awal kamu tengok rekod ada cikgu ada rekod. Nanti cikgu hantar dalam grup. Okey. S tu merujuk kepada supaya, K tu kerana, U tu untuk. Itu untuk kamu membina ayat pasako kamu pautkan dengan basku. Jadi ayat kamu tu jadi ayat yang lengkap. Contohnya di sini, seterusnya gotong royong juga boleh diadakan. Kamu nak pilih apa nih di antara basku nih? Mana satu kamu nak pilih? Bagi, agar, supaya, kerana, untuk. Mana satu? Nak pilih mana? Untuk awal-awal nih kamu berpandukan kepada ini dulu. Nanti bila kamu paham baru kamu boleh guna perkataan yang lain. Nak gunakan kata hubung yang lain. Boleh, tidak masalah. Jadi sekarang ni nak pilih mana? Diadakan? Selain itu. Kata hubung cikgu cakap yang ni basku ni. Dia pilih dalam basku. Selain itu yang kedua ni, di sini di bawah sini, selain itu. Di sini nih yang warna hijau ni. Kita pilih apa? Angkat tangan dulu, angkat tangan semua, angkat tangan. Goyang-goyang, goyang selimpala. Mungkin sudah tu, nak minum-minumlah dulu. Semua sudah hilang tumpuan. Okey, pergi minumkah dulu. Ada keropok, makan ke keropok. Ada gula-gula letak tepi, tidak ada masalah. Tiga okey saja. Okey, boleh sambung? Zulaika, boleh sambung? Okey, basku, cikgu bagi di sini perkataan basku. B itu ialah bagi. Bagi. Lepas tu A tu ialah agar. Lepas agar ialah supaya. Ada cikgu tulis di bawah sana. Lepas tu K kerana dan U untuk. Ini cikgu gunakan kata hubung ni. Dalam bahagian A kah, bahagian B kah, bahagian C kah, nak buat apa-apa ayat kah, kata hubung ni memang selalu diguna. Tapi dia tidak menggunakan huruf besar, huruf kecil saja. Okey. Bagi. Tapi untuk di sini cikgu pilih seterusnya. Pasako cikgu pilih S seterusnya. Gotong royong juga boleh diadakan. Kerana. Kerana gotong royong bukan sahaja memupuk perpaduan. Cikgu gunakan K sini ni, di bawah ni cikgu ada tulis K, kerana. Kerana, cikgu pilih di antara basku ni, B-A-S-K-U tadi. Cikgu pilih satu, kata hubung untuk menghubungkan. Untuk ayat cikgu tu ada pautan. Maknanya pautan ni yang kamu selalu kata link dalam bahasa Inggeris ada pautan. Maknanya Adrian, Ryan, Oliver. Ada pautan, memang nama dia. Kalau kamu tukar Adrian, Azlina, Oliver, tak ngam sudah. Itu masuk nama cikgu sudah. Begitu. Jadi cikgu gunakan kata hubung di sini. Kerana gotong royong bukan sahaja memupuk perpaduan, malah kawasan menjadi bersih. Kamu bagikan sebab. Dalam ulasan, macam bahagian A juga. Faham? Faham? Okey, faham. Kemudian S yang kedua ni baru cikgu gunakan yang apa tu tadi, Adrian, Ryan. Ya. Tadi dah seterusnya lagi selain itu. Ataupun tadi di atas, okey, yang di atas sini selain itu di sini gunakan seterusnya. Boleh juga, tiada masalah. Mana-mana yang penting ayat tu betul. Okey. Selain itu, amalan kunjung mengunjung sesama jiran dan rakan turut digalakkan. Okey, selepas selain itu kamu gunakan pasako A. A itu apa tu? Agar. Agar. Apa? Pasako. Akhir sekali. Akhir sekali. Gunakan perkataan akhir sekali. Kamu nak guna apa lagi selain akhir sekali? Adakah perkataan kamu sendiri yang kamu boleh guna?
Kalau yang cikgu bagi ni untuk panduan untuk mula-mula kamu membina ulasan ni. Sebab dalam karangan ujian kamu tak buat langsung, kosong. Tapi Edian ada. Edian ada buat, Adriel ada, Elvin Adriel ada, Zulaika ada. Ethan, selamat pagi. Selamat pagi Ethan. Baru bangun tidur kah? Ayo yo, baju Spiderman. Okey, jadi di sini akhir sekali. Nanti yang baru masuk kamu tengok video nanti cikgu hantar. Nanti kamu fahamkan. Ini ialah latihan untuk minggu hadapan. Untuk minggu hadapan. Untuk yang minggu seterusnya nanti minggu depan cikgu terangkan. Untuk minggu ini dulu, hari ini cikgu terangkan yang ini. Jadi macam si Elvin dia nak print esok, bolehlah. Yang lain yang tak dapat print cikgu letak di pagar skriti sekolah SPL yang ini. Okey. Kemudian di sini akhir sekali. Okey. Seterusnya gotong royong juga boleh diadakan kerana gotong royong bukan sahaja memupuk perpaduan, malah menjadi lebih bersih. Yang kedua, selain itu, amalan kunjung mengunjung sesama jiran dan rekan turut digalakkan. Yang ini, pasako ni ialah akhir sekali. Melalui kunjungan semasa perayaan, semua kaum. Warna hijau, cikgu nak guna apa? Kata hubung apa? Basku? Untuk. Semua kaum untuk lebih? Betul kan? Untuk sesuaikah kata hubung untuk bagi tu? Untuk lebih apa? Ni. Sesuai kan ni? Semua kaum untuk lebih apa? Tak sesuai. Gunakan perkataan agar. Agar lebih apa? Buat ayat sendirilah, sambung ayat sendiri. Nanti fikirkan Senang kan? Faham kan ni? Faham? Faham. Tak faham? Ada yang tak faham? Tanya sekarang sebelum cikgu pergi ke penutup di sini untuk yang kesimpulan ni. Tak faham? Okey, faham? Okey, tak apa. Nanti minggu depan kamu boleh tanya cikgu lagi. Nanti kita buat begini lagi. Okey, untuk penutup ni kesimpulan. K ni ialah merujuk kepada kesimpulan. Di sini cikgu letak K. Kesimpulannya, lepas tu cikgu letak koma. Kesimpulannya semua pihak berperanan. Ada lagi kata hubung di sini cikgu masukkan. Kata hubung ni dia mencantikkan kamu punya ayat. Untuk ayat kamu tu supaya kamu punya ayat tu cantik. Sama juga macam kamu bercakap. Takkan kamu bercakap satu-satu kan? Mesti juga tersusun perkataannya, ayatnya. Okey, kesimpulannya semua pihak berperanan. Ini barulah untuk melahirkan ayat dia. Lepas tu campur dengan Basku. Lepas tu Malaysia, lepas tu habis. Sudah habis satu ulasan. Kamu tengok semula di sini perenggan yang pertama cikgu ada buat, cikgu buat 1, 2, 3, 4 perenggan. Tapi cikgu galakkan kamu buat di sini cukuplah untuk 2 atau 3 perenggan di sini. 2 atau 3 perenggan. Tahu perenggan kan? Barislah perenggan. Maaf, baris. Baris buku kan? Buku kamu ada garis-garis kah? Ada kan? Okey, yang ini garisan ni. Okey, pelbagai saiz. Cikgu galakkan kamu buat dulu untuk permulaan ini 2 atau 3 baris. Kemudian untuk perenggan di tengah, cikgu galakkan buat 4 baris di sini ni ataupun 5 baris. 4 atau 5 baris. 4 atau 5 baris. Faham kan ni yang baris-baris cikgu cakap ni? Baris buku kamu tu ada garisan kan? Tak faham kami, Ethan? 1. Cikgu merahkan di sini Cikgu bagi warna apa ni? 1. Cikgu bagi warna purple.
Warna biru. Tak nak warna kuning. Nah, nampak tak ni cikgu bagi warna kuning? Satu baris. Nampak? Okey. 2 baris. 3 baris. 4 baris. 5 baris. Nah, ada 5 baris. Faham sudah garisan baris-baris ni, Ethan? Faham sudah? Okey, ini yang cikgu masukkan dengan baris-baris 4 atau 5 baris. Nah, kalau kamu buat ayat, pastikan 4 atau 5 baris. Tapi ingat, kalau kamu buat 4 atau 5 baris, struktur ayat pun mesti betul. Inilah yang cikgu panggil baris-baris ni. 1, 2, 3, 4, 5. Cikgu buat 5 baris. Okey, faham? Apa yang cikgu maksudkan dengan baris ni? Faham dah, Ethan? Okey, bagus. Okey, untuk penutup ni pula berapa baris ni cikgu buat ni? Cuba kira. 3 baris. Okey, faham sudah 3 baris. Jadi untuk ulasan di atas ni 2 atau 3 baris. Okey. Kemudian ulasan yang di tengah tu 4 atau 5 baris. Yang di bawah ni untuk penutup ni sama juga macam di atas, 2 atau 3 baris sahaja. Okey, gunakan ni pasako ni. Ada kan cikgu ajar pasako hari tu? Okey, ni cikgu bagi warna apa pasako ni? Cuba tengok di sini yang baru masuk ni. Cikgu bagi warna hijau ni. Ni yang warna hijau ni, pasako. P perenggan, A antaranya, S seterusnya, S selain itu, A akhir sekali, K kesimpulan, O oleh itu. Oleh itu kamu boleh nak guna atau tak nak guna terpulang. Yang penting ada penutup. Ni perenggan yang terakhir ni penutup. Itu buat ulasan. Ini belum buat karangan. Cikgu nak terang tu sudah mabuk ni. Okey? Jadi kamu kena faham dulu ni baru boleh buat karangan. Nanti buat karangan dia ada 6 perenggan lagi. Ini ulasan 3 perenggan sahaja. Nanti ujian online dari KPM bolehlah buat karangan. Kan kamu nanti ada ujian online kan dari KPM. Nanti kamu buat karangan dalam sana pun mungkin pakai type kan, cikgu pun tak tahu macam mana cara ujian nanti. Mungkin beginilah cara buat ulasan. UPSR tak ada tapi ujian online ada. Jadi kamu kena ingat, kena faham. Faham betul-betul. Kalau UPSR ada masa lagi kamu berlatih sampai bila UPSR boleh lagi buat. Kalau ujian online ni setiap tahun ada, tak sempat lagi nak ulang kaji. Jadi ini bina ulasan Ini ulasan. Dah ujian UKM kah hari tu sebelum cuti? Tahun 6 saja kah atau kamu sekali? Tahun 4 tiada? Tahun 5, 6 saja. Okey, tak apa. Nanti kamu kena ingatan ya. Ulasan. Ulasan berapa perenggan? 3. 3. Okey, perenggan pertama ada berapa baris? 4. Berapa? 2 atau 3 baris. Perenggan pertama ni perenggan pertama ni. Kemudian perenggan yang kedua 4 ataupun 5 baris. Kalau kamu rasa 5 baris tu susah dulu untuk tahun 4 ni tak apa. Boleh buat 4 baris saja. Cikgu tak kisah pun 4 baris pun boleh. 4 baris. Yang ini 2 baris pun boleh. Tapi kalau lagi cantik, karangan yang cemerlang, ulasan yang cemerlang, inilah ni 4 atau 5 baris, 2 atau 3 baris. Okey, faham? Okey, itu ulasan Okey, ulasan bahagian B. Okey, sekarang cuba tengok di sini. Ini nanti kita cikgu terangkan tu senang, biasa saja. Ini pun senang, bina ayat. Ayat ini pun dalam ujian kamu ni hari tu. Biarpun cikgu dah berkali-kali terangkan. Sampai cikgu rasa hari tu cikgu sudah masukkan apa dalam kelas kamu tu yang ini. Cikgu dah buat nota lagi dalam PowerPoint waktu PDPR yang pertama. Tapi dalam ujian masih lagi tak faham nak bina ni. Okay, tengok contoh di sini ya. Tengok. Ini bahagian berapa ni? Bahagian apa ni kalau dalam ujian? Bahagian bahagian A. Okey, bahagian A arahan dia di sini gambar di bawah menunjukkan keadaan untuk persiapan hari raya. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. PBL dah siap hari raya? Keamatan PBL dah siap?
Cikgu, saya tak dapat buat PBL sebab saya buat tingkat rumah. Oh, tak apalah, ambil gambar apa-apa dalam majalah kah? Okay? Ambil gambar dalam majalah lah. Gambar keamatan dalam majalah kah? Hari Raya dalam majalah kah? Mana-mana lah tampal sana. Okey. Tengok di sini, ini bahagian A. Gambar di bawah menunjukkan keadaan untuk persiapan Hari Raya. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar di bawah. Ini paling senang. Kamu bulatkan dulu. Macam cikgu-cikgu ada bulatkan warna hijau ni. Hijau ni apa kata kerja dia? Membakar Lemang. bakar lemang, bakar lemak. Bakar lemang, bukan bakar lemak. Bakar lemang. Ini ialah kata kerja, bakar lemang. Kemudian cikgu, kamu contenglah dulu di tepi-tepi ni, di tepi-tepi gambar ni. Conteng dulu yang cikgu bulatkan hijau ni kan. Kamu buat di sana kata kerja dulu, membakar lemang. Kemudian yang warna kuning ni apa? Apa kata kerja ni yang warna kuning ni? Menyapu sampah. Kemudian yang ni perempuan pakai tudung ni yang cikgu bulatkan merah tu apa kata kerja di sana? Langsir. Memasang langsir. Kalau perkataan mengacau ni, Christine mengacau si Eden. Boleh gunakan mengacau? Mengacau apa? Mengacau orang? Bolehkah dalam ayat mengacau orang? Adakah sini yang mengacau orang? Tidak. Mengacau bahasa Sabah tak guna mengacau orang. Mengacau ni cikgu gunakan untuk yang ini ya. Kamu tengok di sini mana cikgu bulatkan ni, nampakkah? Cikgu tukar color warna hijau ni pergi ke warna apa ni? Nampak? Okay, cikgu bulatkan dia warna coklat. Warna purple lah. Nampak warna purple? Warna purple. Inilah yang cikgu ni. Cikgu bagi perkataan mengacau ni. Bukan mengacau orang tetapi mengacau apa? Selalu dalam kelas, cikgu, si Anu mengacau saya. Cikgu tak terima, itu bahasa Sabah. Mengacau. Ini kita guna untuk bahasa Melayu ni, mengacau. Mengacau apa ni? Mengacau benda ni, makanan ni. Cuba tengok. Cikgu bulatkan di sini. Kalau kamu dalam buku tulis tidak apa, bulatkan, conteng ke, tulis ke, tiada masalah. Kalau cikgu tengok, kalau cikgu pakai pakai pensel tu cikgu conteng ni perkataan ni. Cikgu conteng gambar ni. Nampak tak ni? Nampak? Warna purple tu nampak tak? Ethan nampak tak warna purple tu? Nampak. Kata kerja mengacau. Mengacau apa? Mengacau apa tu? Kalau kamu dalam kelas, si Ethan lah selalu Ethan. Selalu cakap dengan cikgu, Ethan. Mana kepala kau? Mana muka kau Ethan? Kau selalu cakap dalam kelas. Cikgu, siapa nama yang duduk sebelah kau tu? Cikgu lupa sudah. Idian, siapa duduk sebelah kau Idian? Di sekolah, di bilik darjah. Dah apa, lupakan. Okey. Macam si Ethan kalau dalam kelas dia selalu cakap, cikgu, si apa ni? Amir mengacau saya. Amir mengacau saya. Cikgu tak terima, itu bahasa Sabah. Tak sesuai, tak boleh di sini. Tapi di sini kita panggil perkataan mengacau ni untuk makanan ni yang cikgu bulatkan purple ni. Mengacau apa ni? Cuba tengok dulu, cuba kamu mengacau benda. Cuba kamu buka mata, tengok mengacau apa tu? Ataupun kalau kamu tak nampak mata si Idian. Kalau kamu tak nampak, kamu fikir untuk hari raya. Apa biasa makanan yang selalu Lemang. Selain lemang lah, lemang kan dia dalam gulung. Kan? Ketupat. Yang sesuai lah kalau hari apa? Zulaika, hari raya ada buat tak Zulaika hari raya? Lemang dengan apa tu yang lembek-lembek tu? Kamu dekat Senanjung tu selalu dekat sana tu buat tu. Apa benda tu makanan tu? Nasi impit. Nasi impit. Dodol. Impit. Dodol. Pandai. Siapa yang cakap tu? Dodol tu. Saya.
Siapa tu saya tu? Siapa saya tu? Suara siapa tu? Raise your hand. Oh, Zulaika kah? Zulaika kan dari Selangor. Okay. Dodol, betul. Mengacau dodol, bukan mengacau orang. Mengacau dodol. Ingat mengacau dodol. Biasa soalan perayaan ni kadang-kadang perlu dipersoalkan. Jadi Mengacau kalau gaul. tengok dalam ujian sini, ini lemang yang ada pakai buluh. Kemudian dalam kuali ni kita panggil dia mengacau dodol. Kalau yang buluh ni membakar lemang. Kalau yang ini menyapu sampah, ini harian mau buat dalam kelas pun ada kan. Ini lagi satu nih, hari raya tiba. Nenek biasa buat apa nih yang dari daun nih? Oke, cikgu bulatkan lagi. Itu semua kata kerja. Sedang membuat ketupat. Bukan membuat. Membuat tak sesuai. Kata kerja membuat tak sesuai. Membuat ketupat. Apa tu? Kalau ketupat. Apa kata kerja untuk ketupat? Kata kerja untuk ketupat apa? Memasak. Memasak ketupat. Mengayam. Tak. Mau apa? Mengayam. Membalut. Pandai. Okey, betul. Menganyam. Menganyam ketupat, menganyam tikar, itu kata kerja. Okey, semua dah jumpa tadi. Mengacau dodol, membakar lemang. Sudah 5 kan? Dia arahan di sana tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar. Jadi sudah jumpa 5-5 ni. Bolehlah sekarang ni kalau kamu dah jumpa. Kalau kamu dah jumpa, dah 5-5 kata kerja udah jumpa, bina pula ayat. Ni yang cikgu ni, cikgu dah terangkan ni. Kejap lagi, ada 10 minit lagi. Okey, cara membina ayat untuk bahagian A berdasarkan gambar. Buka surat berapa? Kejap. Oh, cikgu belum bagi ni. Cikgu belum bagi lagi. Ini untuk latihan minggu depan. Rujukan buku teks. Kejap. Rujukan buku teks. Untuk 105 untuk minggu depan cikgu terangkan awal-awal. Jadi minggu depan mungkin seminggu sekali cikgu GM dengan kamu lah. Okey, tengok sini nih. Sudah jumpa kata kerja tadi kan? Sudah jumpa ke belum? Sudah. Kata kerja yang pertama ialah membakar lemang. Okey, kata kerja yang kedua ialah memasang langsir. Ni yang perempuannya, bukan yang lelaki ni. Perempuan ni, dia memasang langsir. Kemudian mengacau apa tadi? Mengacau dodol. Mengacau dodol. Kemudian menyapu sampah. Kemudian ketupat. Apa? Mengayam ketupat. Mengayam. Bukan mayam. Menganyam. Menganyam ketupat. Okey, dah jumpa semua kata kerja. Pergi ke bawah sini. Bina ayat 1 hingga 5. Subjek siapa? Kalau perempuan, gambar ni perempuan. Kamu letak nama perempuan. Kalau gambar itu lelaki, kamu kena letak nama lelaki. Kalau pondan kenalkah? Tak kenal, okey. Jadi jangan ada nama siapa selalu ni. Nama lelaki lah, nama perempuan. Jangan guna pula nama apa. Kalau yang bertudung kamu simpan nama lelaki itu salah, tak betul. Sebab arahan di sana berdasarkan gambar. Okey, untuk minggu ni cikgu galakkan kamu ambil dulu subjek. Subjek. Contohnya membakar lemang ni ialah siapa ni? Datuk dan ada 2 orang sini. Boleh letak Datuk dan Aiden, ataupun kalau tak nak letak nama boleh letak Datuk dan Abang, Datuk dan Cucu, Datuk dan anak boleh Alia. Tak boleh nama Alia sebab ni lelaki. Gambar lelaki bagi nama lelaki. Datuk dan Ethan. Datuk dan Ethan
sedang membakar lemang di luar rumah. Beritahu di mana tempat Datuk dan Ethan tu membakar lemang. Di luar rumah. Bagi tahu tempat dia di luar rumah. Kemudian Datuk dan cucu membakar lemang di luar rumah. Datuk dan cucunya sedang membakar lemang di luar rumah. Datuk dan cucu ni ialah subjek ataupun siapa. Sebabkan Datuk tu dengan gambar tu budak lelaki, cikgu boleh tukar nama di sini Datuk dan Ethan. Kalau perempuan cikgu letak nama Datuk dan Alia. Tapi lelaki cikgu letaklah nama Ethan sebab Ethan lelaki. Datuk dan Ethan sedang membakar lemang di luar rumah. Kalau tak nak tulis nama Ethan, tak suka dengan Ethan, tulis Datuk dan cucu. Ataupun kamu suka si Syamir, boleh letaklah Datuk dan Syamir sedang membakar lemang di luar rumah. Okay, faham? Faham. Sebelum cikgu pergi yang nombor 2, ada pertanyaan lagi kah? Ada yang tak faham lagi? Tidak ada. Tidak ada. Okey, kalau tidak ada boleh faham. Fahamlah tu. Yang penting kamu sediakan dulu kata kerja. Kemudian kamu cari dulu siapa, tengok gambar lelaki perempuan, lepas tu kamu cari kata kerja. Kata kerja ni yang itulah tadi, membakar lemang, mengacau dodol, memasang langsir, apa lagi, menyapu sampah. Kemudian keterangan tempat. Kamu nak bagi tahu tempat kah ataupun kamu nak cerita keterangan kah, boleh juga. Contoh yang kedua ni, kita ambil yang kedua ni siapa? Kita nak pilih siapa? Okey, Ibu Christine. Ibu. Okey, Ibu. Mana Ibu? Ibu sedang buat apa tu? Memasak langsir. Okey, senang saja kan? Ibu. Sebab dia pakai tudung. Dia nampak macam ibu. Ibu. Di mana ibu apa? Ibu sedang memasang langsir. Memasang ni lah kata kerja. Memasang apa? Langsir. Memasang langsir. Kemudian bagi tahu di mana? Di dalam rumah. Tempat yang spesifik. Memanglah di rumah. Kamu beritahu lah ibu sedang masang langsir. Di mana tempat tu? Di rumah tu di mana? Apa nama tempat di rumah tu? Ruang tamu. Di ruang tamu. Kalau kamu lebih cerdik, kamu nak cemerlang, kamu boleh tambah lagi keterangan. Ibu sedang memasang langsir di ruang tamu. Keterangan dia, supaya, gunakan basku, supaya apa? Nampak cantik. Supaya nampak cantik. Supaya nampak cantik. Supaya nampak cantik pun boleh. Apa-apalah. Ataupun kamu nak tukar lagi. Okey. Ibu sedang masang langsir di ruang tamu. Untuk. Boleh juga. Sini tukar. Supaya nampak cantik. Boleh. Kemudian ataupun untuk menyambut apa cerita kita? Hari Raya. Sebab tajuk di sana Hari Raya. Bolehlah menyambut hari ataupun membuat menyambut. Bolehlah menyambut hari mana sudah. Untuk menyambut perayaan hari Raya. Jangan lupa letak nokta. Permulaan ayat mesti huruf besar. Okey, dalam satu ayat gunakan kata hubung. Okey, seterusnya nombor 3. Tadi kata kerja yang nombor 3 tu kamu nak pilih mana pula? Mengacau dodol. Ingat, bukan mengacau orang Mengacau dodol. Kamu dah terbiasa. Cikgu, si Anu mengacau si Anu. Si Anu mengacau si Anu. Tidak ngam kata kamu kan? Tidak betul. Mengacau. Siapa yang mengacau tu? Lelaki, perempuan, Pondan? Lelaki. Okey, kalau lelaki kamu letak nama? Ataupun boleh panggil. Kalau lelaki tu kamu boleh panggil gelaran. Contoh kata nama panggilan. Bapa. Abang. Ayah, abang. Tapi kalau
Datuk ni, Cikgu eja dengan perkataan atuk untuk bahagian A, adakah dia betul? Cikgu terima ke tidak atuk tu? Tidak. Tidak. Kalau dalam bahagian C atuk diterima. Tapi kalau dalam bahagian A atuk tak boleh. Mesti eja dengan lengkap datuk. Sama juga macam ini contoh ayah. Kamu jangan tulis abah. Abah tak diterima dalam bahagian A. Ayah, A-Y-A-H, ayah ataupun bapa ataupun Pakcik Syamir ataupun Pakcik Ethan, Pakcik Idian. Semua tu boleh. Okey? Jangan ayah, jangan abah, jangan atuk. Jangan mami, jangan umi. Boleh eja dengan kata panggilan yang betul. Ayah mengacau. Itu kata kerja tadi. Mengacau. Mengacau apa? Dodol. Dodol. Macam mana eja dodol? D-O-D-O-L. Perlukah huruf besar? Perlukah huruf besar? Tidak. Dodol kata nama khas atau kata nama am? Kata nama am. Okey. Jadi kalau kata nama am perlukah huruf besar? Tidak. Tidak perlu. Okey, pandai. Okey, ayah mengacau dodol. Mengacau dodol. Kemudian dia sudah ada kata kerja, keterangan lagi atau tempat lagi. Sambung. Macam mana ayah mengacau dodol? Di luar rumah. Luar rumah untuk diberi kepada Jiran. jiran. Okey, pandai. Faham sudah? Faham. Okey, faham. Bagus. Nombor 4, nombor 5 boleh sambungkan. Di sini cikgu dah tolong bulatkan ni. Ini mungkin ini nenek kah, makcik kah yang menganyam ni. Macam mana Maeja menganyam? M? N. N. E? N. N. E, N? N. Y? Y. E? N? M. Oh, M. Okey, menganyam. Betulkah? Betul? Betul. Betul, okey, betul. Jadi kamu letak subjek tu siapa? Perempuan atau lelaki sana? Perempuan. Jadi dipanggil siapa? Nenek. Makcik kah, nenek kah? Sukatilah nanti buat nenek kah, makcik kah? Tak apa, buat saja nenek, makcik. Okey. Okey, kamu boleh panggil dia makcik kah, nenek kah? Mana sudah ni sekejap Okey, makcik kah, nenek kah boleh juga. Nenek menganyam ketupat. Sedang pun boleh. Nenek sedang menganyam ketupat. Di mana nenek tu duduk? Di dapur. Di dapur, okey. Di dapur. Macam duduk atas meja pula nenek kan? Jangan buat duduk atas meja. Nenek sedang menganyam ketupat di dapur. Berhampiran dengan siapa? Berhampiran dengan berhampiran dengan okey, di dapur ataupun di belakang rumah ke mana-mana lah buat nanti ayat Okey, faham sudah kan? Faham. Okey, yang kelima di sini ada satu yang menyapu. Yang menyapu tu perempuan ke lelaki? Perempuan. Boleh letak sini kakak ke, Zulaika ke, boleh letak Christine ke, boleh letak ibu, siapa lagi, kakak, tak nampak ibu pun, muda sangat. Boleh letak kakak, Zulaika ke. Okey, boleh faham? Faham.
Paham, okey. Ini untuk minggu depan nanti cikgu post, nanti cikgu send dalam Telegram. Siapa yang dapat print boleh print. Siapa yang tak dapat print, cikgu kebanyakan hari ini dan letak di pondok jaga SK Luyang. Bila masa boleh ambil. Minggu depan boleh buat juga. Kalau kamu fikir PD pun tak apa, minggu depan boleh ambil. Nanti bila masa ibu bapa terluang ambil. Apa santai-santai buat kerja di rumah. Yang penting siap Dan satu lagi, jangan lupa simpan semua latihan kamu dalam satu file ataupun kalau tidak ada file letaklah dalam beg sekolah kemas-kemas. Okey, cikgu stop sharing Nanti rekod ni yang cikgu rakam ni cikgu hantar dalam grup Telegram. Kamu boleh tengok semula yang kita sudah belajar sini, yang cikgu bulatkan sini. Okey, yang cikgu ini minggu depan cikgu terangkan ini bina ayat biasa saja. Pemahaman bahagian B. Ini semua dari buku teks Nanti kamu tengok buku teks. Tidak ada buku teks, ada buku teks digital. Ini cikgu buat ikut kamu punya tahap, tak susah. Ibu atau ayah boleh ajar. Yang ini ulasan. Minggu depan sekali lagi baru kita buat karangan minggu ni ulasan dan bina ayat dulu. Okey. Kalau betul-betul tak dapat print, tak dapat nak buat dalam buku pun tidak ada masalah juga. Okey, cikgu stop sharing Sekejap. Cikgu stop sharing. Lepas tu tengok muka sini semua. Sebelum cikgu habiskan, cikgu nak ambil gambar muka-muka ni. Nanti cikgu PM 4 orang yang terawal nanti Okey, semua dah ada muka. Mana si Elvin Alvenda tiada sudah. Okey tengok dekat skrin masing-masing, duduk tegak. Okay, ready? Okay. Okay, sekejap sekali lagi. Sekejap. Okay, sekali lagi 1, 2, 3. Okay, terima kasih. Yang 4 awal tadi PM cikgu. Nanti cikgu hantar yang rakaman ni dalam grup Telegram Okay, bye-bye. Selamat istirahat. Lepas ni pergi rehat makan. Thank you Ajian, Nelvin, Ethan, bye. Bye semua, Alia. Bye. Bye. Okay. What to say?